Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menganjurkan aktiviti Bandarku Ceria sempena cuti penggal persekolahan. Aktiviti diadakan kemarin di bangunan perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di Ibu Negara. Aktiviti-aktiviti yang diadakan antaranya isi air dalam botol, cabaran bola pingpong, putik bahasa, silang kata jawi, kuis spontan dan terjemahan. Menurut Ketua Bahagian Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, aktiviti diadakan bertujuan bagi memeriahkan lagi program Bandarku Ceria selain sebagai platform mempromosikan bahasa Melayu kepada orang ramai. Pendekatan yang kami gunakan adalah mesra pelanggan, yang mana mereka ini didedahkan dengan penggunaan bahasa Melayu yang mudah dengan harapan mereka memahami penggunaan bahasa Melayu yang betul dan benar. Sebab itu ada kegiatan di sini adalah untuk mencantumkan perkataan untuk dijadikan sebuah ayat. Sesi cuti penggal persekolahan hujung tahun merupakan waktu yang sememangnya dinanti-nantikan oleh setiap ibu bapa dan keluarga untuk meluangkan waktu percutian sekolah yang agak panjang. Dalam membuat perancangan tersebut, sudah tentu pelbagai aktiviti yang boleh dimanfaatkan dan dilakukan di sepanjang cuti sekolah, misalnya bersantai dan beriadah bersama keluarga. Tidak hairanlah jika kebanyakan ibu bapa dan penjaga anak-anak juga bercuti bagi mempereratkan lagi hubungan institusi kekeluargaan dengan mengisi setiap detik bersama keluarga tersayang di musim cuti sekolah ini. Di negara ini terdapat banyak tempat menarik yang sememangnya sesuai untuk dijadikan destinasi percutian keluarga yang perlu terus disokong dan dijaga. Di daerah Tutong, antara tempat yang menjadi tumpuan para pengunjung ialah di sekitar Pekan Tutong. Salah satu aktiviti yang diadakan ialah Tutong Bus, diadakan sempena Brunei December Festival. Pelbagai jualan serta aktiviti riadah juga diadakan sambil meluangkan masa bersama keluarga. Pantai Seri Kenangan juga antara tumpuan destinasi pelancongan yang menarik untuk dikunjungi. Keseronokan melakukan aktiviti berkelah sambil beriadah bersama keluarga dapat menghilangkan tekanan setelah anak-anak menjalani peperiksaan akhir tahun dengan mengadakan pelbagai aktiviti sihat sambil menikmati suasana keindahan pantai. Dalam masa yang sama dapat memperkenalkan tempat-tempat strategik untuk tarikan pelancongan di negara sendiri. Untuk mengeratkan tali silaturahim antara ahli-ahli Persatuan Melayu Kedayan, Pemberdayaan. Kedua, mengisi masa lapang cuti ujung tahun kan, bulan Desember ini anak-anak cuti sekolah. Daripada lantung-lantung di rumah, kami bawa ke mai. Oleh sebab anak-anak indungnya turut je tu. Jadi diadakan acara untuk indungnya untuk anak-anak juga. Dengan adanya aktiviti seperti hujung minggu, lebih-lebih lagi pada bulan ini bulan cuti sekolah dan ada sebahagian daripada family mengambil cuti dan mana-mana family yang indah mana-mana keluar negeri diorang boleh berkunjung ke daerah Tutong. Memilih di Pantai Seri Kenangan ini adalah untuk membawa keluarga atau keluarga sanak saudara berhibur dan beriadah di sini, ditambah lagi untuk mengeratkan lagi tali silaturahim antara anak-anak, cucu-cucu serta keluarga-keluarga yang berjauhan. Alam sekitar adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Justru menjaga kebersihan alam sekitar merupakan tanggungjawab semua kerana kebersihan boleh mendatangkan suasana yang tenang dan kesihatan yang terjamin. Aiman Haji Muhammad Amin membawakan laporannya. Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan suasana yang selesa dan menyamankan. Ke arah usaha ini, masyarakat disarankan untuk membudayakan amalan menjaga kebersihan dalam semua perkara yang melibatkan diri sendiri, keluarga dan negara.
Jika kebersihan alam sekitar tidak dijaga, ia boleh mengakibatkan pelbagai penyakit daripada pembiakan haiwan-haiwan perosak. Kebersihan alam sekitar ini harusnya bermula daripada rumah. Pada pendapat saya, ibu bapa patut mengajar anak-anak mereka supaya tidak camah mata, dan selain daripada itu, saya juga mengisyorkanlah ibu bapa yang mengajar anak-anak untuk cara membuang sampah yang betul, dan kalau boleh, sampah-sampah yang boleh dikira semula seperti plastik, besi, termasuk tintin yang kosong dan kertas. Dengan mengamalkan kebersihan dalam kehidupan, negara Brunei Darussalam akan menjadi sebuah negara yang indah, bersih dan bebas dari sebarang penyakit berbahaya. Oleh itu, sama-samalah kita menjaga kebersihan alam sekitar dalam kehidupan seharian, sama ada kebersihan di tempat awam, tempat-tempat persendirian, maupun kebersihan jiwa dan rohani. Aiman Haji Muhammad Amin melaporkan untuk Berita RTV. Bekareh belureh berjareh, tiga perkataan yang selalu kita dengar apabila memperkatakan tentang kegigihan pengusaha, terutama para belia dalam menjalani perniagaan dari awal permulaan perniagaan mereka. Tiga perkataan ini juga membuktikan bahawa jika dilakukan dengan betul, gigih dan ikhlas dicampurkan juga dengan minat, akan membuahkan hasil yang memuaskan. Ikuti laporan lanjut bersama Asmah Yatim Haji Metusin. Kegigihan para belia dalam membangunkan perniagaan mereka dibantu dengan sokongan ibu bapa menguatkan lagi semangat mereka untuk tidak mengalah dalam menjalankan perniagaan. Sentiasa mencari ilmu baru untuk meningkatkan lagi pengetahuan juga di antara faktor yang membuatkan pengusaha berjaya dalam perniagaan masing-masing. Selalu menimba ilmu, dahagakan ilmu inilah sekiranya ia tertakluk juta kepada apa yang ia ingin buka. Kalau ia ingin buka di dalam bidang F&B, kalau kafe, kopi, dahagalahkan ilmu. Keep on going lah untuk mendapatkan ilmu baru. Walaupun ada ilmu sudah, tambah lagi ilmu. Dan terus untuk maju ke hadapan lah, pasal belia ni pengganti wawasan yang akan datang. Prinsip saya itu ialah macam jangan gagal mencuba, at least mencuba. Saya ingin niat membuka kilang itu untuk memboost ekonomi negara dan mempromot produk lokal dan untuk membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda yang mencari kerja. Para belia hendaklah sentiasa bergiat aktif melibatkan diri dalam apa saja bidang untuk pembangunan negara dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Ini kerana negara amat memerlukan dan menunggu-nunggu penglibatan para belia dalam sama-sama berkarya, berjareh sehingga belurih ke arah merealisasikan wawasan tersebut. Asmati Haji Metusin melaporkan untuk Berita RTV. Songkok merupakan pelengkap baju cara Melayu kaum lelaki atau dipakai semasa majlis dan sambutan tertentu. Pemakaiannya begitu sinonim dengan tradisi bagi masyarakat Melayu. Di negara Brunei Darussalam, pemakaian songkok tidak hanya terhad untuk majlis keagamaan, perkahwinan atau sambutan bermusim, bahkan ada yang menjadikannya sebagai pakaian harian, contohnya guru dan pelajar. Di samping itu, pemakaian songkok juga sesuai dengan anjuran Islam yang menggalakkan umatnya menutupi bahagian kepala. Dan Nur Hamidah Pengidan Ahmad membawakan laporannya. Sebiji songkok biasa buatan tempatan dijual dengan harga antara RM25 dan RM35 tertakluk pada bahan yang digunakan. Terdapat songkok yang menggunakan kain tanunan dan jenis rawa di bahagian atas dan harganya boleh mencecah RM80. Ada juga pelanggan yang menginginkan kelainan iaitu songkok jenis kalis air. Kami ada berbagai-bagai jenis songkok mengikut zaman sekarang ini. Tapi zaman-zaman yang dulu tu masih kami kekalkan macam songkok. Contohnya macam songkok beludu. Beludu sama yang masa ini yang leather lah, yang jenis yang waterproof. Ada kami buat juga. Harganya mengikut kualiti punya kain luarannya. Macam banyaknya yang paling yang paling tinggi kain tanunan.
Jenis-jenis sungkuk mula-mula jenisnya masa dulu macam beludu biasa sama rayun. Ini macam aku mudankan lagi bah untuknya orang macam apa ni, tarikan daripada orang ramai lagi. Macam aku buat legenda lah, macam seperti aku bagi tahu ia punya nama macam waterproof, macam kain batik-batik apa tu yang berkilat-kilat, yang anu tu kan, yang berkilat-kilat macam ada bunga-bunga corak-corak apa tu, macam itu. Songkok diperbuat daripada cardboard menggantikan penggunaan kertas, kain baldu dan satin yang dijahit rapi mengikut bentuk, ketinggian dan saiz kepala serta mengikut kesesuaian pengguna. Bahan-bahan untuk membuat songkok boleh diperoleh di kedai-kedai dalam negara. Di samping keluaran tempatan, songkok dari luar negara juga dijual di pasar-pasar raya dan kedai-kedai di negara ini. Diangku Nur Hamidah Pengiran Ahmad melaporkan untuk berita RTB. Bergelar suri rumah sepenuh masa bukanlah menjadi penghalang untuk menjana pendapatan. Memanfaatkan masa berada di rumah, seorang suri rumah memanfaatkannya untuk menjana pendapatan dengan menjual biskut. Nadira Haji Umar ada laporannya. Memulakan perniagaan sejak tahun lepas, Dayang Nur Hidayatul Nazirah binti Haji Husin kini mampu membantu suri rumah yang lain untuk menjana pendapatan dengan menjadi ejen jualan. Berdiri atas jenama Royal RVS, Dayang Nur Hidayatul Nazirah juga berbangga atas pencapaian ejen jualannya yang berhasil menjual lebih 19,000 balang, salah satu daripada biskut yang dijualnya. Penerimaan orang ramai sangat baik. Ia menjadi viral, indah disangkalah. Banyak juga ejen yang mahu menjadi ejen, yang mana Zirah fikir nada yang mahu jadi ejen Zirah. Tapi Alhamdulillah banyak yang interested untuk menjual. Idea untuk mengambil ejen adalah untuk memberi mereka extra income. Kini, Dayang Nur Hidayatul Nazirah mengembangkan perniagaannya dengan menjual pelbagai jenis kek dan hidangan pencuci mulut. Di samping itu, ia juga mempunyai perancangan untuk menghasilkan beberapa produk baharu. Dengan modal 100 ke bawah pun insya-Allah boleh berjaya. Berani untuk mencuba daripada your comfortable space atau Status harian normal baharu COVID-19, satu kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala 2 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 347 kes dilaporkan sembuh kemarin dengan 1 kes kematian dilaporkan. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.2%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Pelbagai aktiviti fizikal disediakan semasa legasi generasi camp yang diungkahkan oleh Kelab Komuniti Belia Transformasi. Aktiviti diteruskan sehingga hari ini di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Dengan tema Thrive, program tersebut menerapkan aspek kerohanian dan juga menitikberatkan ilmu dari aspek sosial yang amat penting dipelajari seperti ilmu kekeluargaan, kesihatan mental dan pembangunan diri bagi menyediakan peserta dengan pemahaman dan kesedaran yang lebih mendalam tentang isu-isu berkenaan. Melalui aktiviti seumpamanya dapat menyediakan persekitaran yang selamat atau support system untuk menggalakkan peserta keluar dari zon selesa, membina ukhuwah dan menguatkan silaturahim. Separuh jalan di jambatan berhampiran kawasan Jerudong Park, Lebuh Rai, Muara Tutong ditutup sementara.
Jabatan Kerja Raya maklumkan penutupan sementara sehingga 31 Disember 2022 dari pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Penutupan disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan dan mencat pagar jambatan berkenaan. Sehubung itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan. Sukan skuad kebangsaan Brunei Darussalam akan meneruskan saingan AFF Mitsubishi Electric Cup AMEC 2022 lewat petang ini. Negara Brunei Darussalam akan bertemu Indonesia di Stadium Kuala Lumpur, manakala malam ini pasukan tuan rumah Thailand akan menentang Filipina di Stadium Thammasat. Perlumbaan go-kart Tutong Street Race yang termasuk dalam acara Tutong Bus diadakan sempena Brunei December Festival. Perlumbaan diadakan di Jerdong Park Superkart F1 petang kemarin. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Johan bagi kategori rookie dimenangi oleh Awang Sofian bin Muhammad Said, manakala Johan bagi kategori senior dimenangi oleh Awang Naim bin Haji Haris. Perlumbaan dianjurkan oleh Jabatan Daerah Tutong dengan kerjasama Jabatan Bandaran Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong serta dikendalikan oleh Persatuan Go-Kart Brunei Darussalam dengan kerjasama AIZ Event Management dan Jerdong Park Playground. Lebih 300 peserta menyertai kejohanan badminton terbuka Westlake 2022 termasuk peserta dari luar negara iaitu Indonesia, Malaysia dan Jepun. Kejohanan akhir berlangsung petang kemarin di Sekolah Chonghua Kiudang, daerah Tutong. Antara kategori yang dipertandingkan ialah kategori perseorangan, bergu lelaki dan wanita dan bergu campuran. Bagi kategori perseorangan lelaki A dimenangi oleh Felix Fong Jia Liang dari Sarawak dan kategori bergu lelaki A dimenangi oleh Edral Atik dan Muhammad Yasrin dari Sabah. Sementara itu, juara bagi bergu wanita A, Flora Fong Sin Ji dan Felicia Fong Sin Hui dari Sarawak. Bagi kategori bergu campuran A dimenangi oleh Adrina Aisyah dan Edral Atik dari Sabah. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusri, pemangku pengarah Jabatan Belia dan Sukan. Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara mengadakan sesi pengenalan memanah bagi ahli-ahli pengakap dan ahli keluarga yang berminat mencuba sukan memanah. Sesi pengenalan memanah diadakan atas permintaan orang ramai berikutan dengan pelancaran kelab memanah baru-baru ini. Aktiviti dirasmikan oleh Datuk Paduka Haji Idris bin Haji Abbas yang di-Pertua Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Inisiatif mewujudkan pasukan memanah Persatuan Pengakap Daerah Brunei dan Muara adalah untuk memperkenalkan dan seterusnya mengembang dan mencungkil bakat ahli-ahli pengakap dalam bidang memanah yang sekaligus menjadikannya sebagai salah satu aktiviti pengakap yang dapat diketengahkan. Sukan memanah akan diserapkan sebagai aktiviti pengakap di peringkat tunas muda remaja dan kelana dengan lencana khas masing-masing mengikut peringkat.